Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam 27 Ramadan untuk topik perkongsian ilmu yang berkaitan dengan peluang dan kerjaya dalam R&D. Cadangan untuk berkongsi tentang sedikit perkara ini apabila melihat statistik ramai pelajar-pelajar yang bergraduan master, iaitu dah habis pengajian master maupun pengajian PhD menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kerja. Lagi-lagi kerja yang diperolehi daripada majikan, maksudnya makan gaji. Tetapi harus kita positif dan harus kita jelas dalam mencapai satu kerjaya itu ada pelbagai peluang untuk kita perolehi, iaitu dengan adanya pengetahuan dan kemahiran dalam penyelidikan, kita juga boleh mencipta peluang dan kerjaya dalam bahagian research and development. Sangat bersesuaian R&D ini adalah berkaitan dengan kita, ya, postgrad yang telah lulus di master dan PhD, terutama berkaitan dengan penyelidikan. Satu slide je, perkongsian ini melibatkan 7 perkara dan 7 peluang dan juga kerjaya dalam R&D. Yang pertama, kita diberi peluang, boleh merebut peluang dan mencipta peluang untuk menjadi penyelidik jemputan dan bersama. Jadi bila kita dah ada pengalaman dan memiliki projek, disertasi ataupun tesis dalam kita punya penyelidikan, kita ada pengalaman dalam menyiapkan satu proses penyelidikan, dan pengalaman itu kita buat berseorangan dengan dibantu oleh supervisor dan juga pandangan untuk tambah baik daripada penilai semasa viva. Jadi bagi untuk mendapat jemputan tu, jadi beberapa perkara awal kena buat. Jadi jangan rasa terlalu merendah diri sehingga kita malu untuk berkongsi. Jadi kita ada platform untuk social media, berkongsilah tips, berkongsilah pengalaman dalam penyelidikan kita, apa yang kita lalui dalam proses aktiviti penyelidikan, output ataupun finding dari penyelidikan di social media. Dan apabila kita berkongsi dalam konteks aktiviti penyelidikan, ada mata-mata yang memandang bahawa si Polan ni ada tahu berkaitan dengan research, jadi ada rezeki kita akan di-invite. Jangan memilih dalam tingkatan lain siapa saja daripada industri, daripada kerajaan, daripada postgrad sendiri, dari persatuan-persatuan, sekolah-sekolah, institusi-institusi yang mempelawa kita untuk bersama-sama. Jadi kita join sekali selaku sebagai penyelidik jemputan ataupun penyelidik bersama. Jadi banyak dalam dunia akademik banyak sangat luas, kadang-kadang dia invite kita bersama-sama dalam penyelidikan, dalam geran-geran penyelidikan, menjadi rakan penyelidik, jadi member dalam penyelidikan. Jadi ambil peluang untuk menjadi penyelidik jemputan ataupun penyelidik bersama. Sama ada ditawarkan ataupun kita boleh menawarkan diri kepada rakan-rakan kita bahawa kita dah ada master ataupun PhD, boleh sama-sama bantu dalam sebuah penyelidikan, dan sama ada daripada kerajaan ataupun dari industri ataupun daripada mana-mana saja yang ada menjalankan R&D dan penyelidikan, kita boleh bersama-sama. Itu nombor satu. Jadi bila dijemput tu juga sebenarnya ada bayaran sebenarnya, ada juga reward yang kita perolehi bila menjadi penyidik jemputan dan penyidik bersama. Sikit sebanyak kita boleh bina sebagai kerjaya kita dalam bidang R&D. Yang kedua adalah penasihat penyelidik, penasihat penyelidikan. Jadi pelajar-pelajar postgrad, PhD dan master juga boleh menjadi penasihat kepada penyidik ataupun kita panggil research advisor. Banyak industri-industri di luar sana memang kadang-kadang dia memang ada jawatan kosong untuk penyelidik. Ada yang disebut sebagai research fellow, ada yang panggil research advisor, ada yang dipanggil sebagai research assistant, ada yang dipanggil sebagai research development executive, ada yang research development engineer. Jadi penasihat penyelidik ni sangat luas. Jadi kita boleh juga mengisi peluang pekerjaan dalam konteks penasihat penyelidikan ini ataupun kita panggil research advisor. Banyak sekali pakcik sendiri pun banyak. Jadi pakcik melihat dia sangat positif kerana melihat ramai juga
pelajar-pelajar PhD mendapat peluang yang sama untuk jadi penasihat dalam penyelidik. Lagi sekali, tanpa memilih apa saja untuk peringkat permulaan, peringkat baru, apa saja yang diberi dalam konteks sekolah, tak kisahlah sekolah tadika ke, sekolah rendah, sekolah menengah, dan di universiti, institusi, kedai runcit ke, ataupun mana-mana shop, mana-mana syarikat senang berhad, mana-mana institusi kerajaan dalam negara, luar negara. Luar negara pun tidak memilih, tak kisahlah negara-negara, negara-negara level 3 ke, level 2 ke, level maju ke, jadi kita boleh jalankan kolaboratif. Malah kita juga membina hubungan kerjasama bukan hanya dalam konteks dalam negara, malah luar negara. Walaupun bukan dalam bidang kita, katakanlah you bukan dalam bidang otomotif, tapi industri otomotif invite kita, tak apa, jadi bukanlah kita nak involve dalam otomotif tu dari segi aktiviti dan pembangunan research tu yang dia perlukan kemahiran-kemahiran tertentu yang kita ada dalam penulisan, dalam data collection, dalam method and analysis yang kita boleh menjadi advice kepada sesebuah institusi. Okey, yang ketiga, kita boleh jadi penganalisis. Penganalisis, penginterpretasian data. Jadi ramai sebenarnya yang di luar sana dari segi syarikat, institusi yang kadang-kadang bila dia dah ada data, bila dia ada analisis, dia nak menganalisis tu, menginterpretasi data tu yang kita perlukan. Maksudnya industri perlukan. Malah dia orang ada data tapi dia perlukan khidmat kita untuk menganalisis. Mungkin teknik analisis dia tidak cukup kompleks, komprehensif. Jadi kita dengan ada kemahiran tertentu kita boleh menganalisis. Okey, lepas menganalisis dalam bentuk penulisan laporan yang ringkas dan simplify, kita boleh menginterpretasi data. Jadi bila sebut PhD dan master tu, kalau kita tengok dekat job street ke ataupun iklan-iklan dekat Surat Khabar Star contohnya, memang ada satu jawatan namanya research analytics. Itu penganalisis dan juga interpretation data dengan buat reporting. Jadi yang nombor 3 ni memang peluang kerjaya dalam R&D tu memang ada. Okey, tetapi demand masih ada. Okey, nombor 4, penyemak dan pengesahan penyelidikan. Dalam sebuah penyelidikan ada proses yang dipanggil validity. Dalam pengesahan dan menyemak ni kadang banyak yang perlu. Hikmat orang buat research, bila dia tulis laporan, dia perlu ada semakan, ada pengesahan pakar. Jadi kita bukanlah pakar tu pakar tapi dalam topik yang kena dengan metod, dengan topik, kita malah boleh jadi pakar untuk buat proses penyemakan dan juga pengesahan penyelidikan. Banyak sebenarnya kalau melibatkan satu proses penyelidikan, satu grant, okey, di peringkat awal dia perlukan bantuan untuk buat preliminary. Okey, kemudian dia perlukan kita punya penasihatan. Dia invite kita sebagai rakan penyelidik. Malah diperlukan bantuan untuk menganalisis. Lepas analisis diperlukan interpretasi. Nombor 4 ni, dia perlu penyemak ataupun pengesahan kepada penyelidikan. Okey, nombor 5 adalah lebih bentuk yang saya rasa nampak perkembangan sekarang ni, dipanggil personal coaching. Jadi kita boleh bantu bila kita buat PhD dengan menggunakan proses metodologi yang sama, analisis yang sama, malah kita boleh bantu orang lain dengan membuka peluang pada personal coaching. Tak kisahlah secara face to face atau virtual. Okey, kita boleh bantu orang lain. Tapi itulah konsep membantu tu, kita kena bantu betul-betul lah. Jadi konsep orang memerlukan bantuan kita untuk dapatkan guidance, jadi kita bantukanlah. Jadi bantulah mana-mana penyelidik luar, bukan hanya akademik. Bukan akademik juga industri dekat luar sana yang memerlukan khidmat dalam R&D, jadi kita boleh buka R&D. Jadi daftarlah syarikat enterprise pun tak apalah. Tapi make sure daftar syarikat enterprise tu syarikat yang orang kata menampakkan R&D services. Jadi boleh start dengan syarikat kecil-kecilan, membuka konsultan, jadi service center untuk bantu dalam proses R&D dan juga buat personal coaching. Okey. Nombor 6, nombor 7 ni adalah optional. Jadi apa yang kita bincang nombor 1 hingga nombor 5 tu, bila kita tubuhkan syarikat, walaupun syarikat enterprise, kita boleh jadi konsultan. Boleh jadi perunding. Nombor 6 tu adalah konsultan, boleh jadi perunding. Dan nombor 7 adalah freelance. So kita nak bebas. Tak nak mungkin ada satu syarikat, tapi syarikat tu macam option yang ada adalah kita buat freelance. So siapa-siapa yang perlukan khidmat kita, sama ada sebagai rakan penyidik bersama, sebagai research advisor, penyiasatan, penganalisis, penginterpretasian data, untuk buat penyemakan, pengesahan penyelidikan, personal coaching, sama ada you create sebagai konsultan, sebagai perunding ataupun sebagai freelance. Okey, sangat-sangat luas
sangat banyak untuk diperbincangkan 7 perkara ini sebagai seorang penyelidik, seorang researcher, tetapi usaha-usaha perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas. Jadi penting kita aspek ada kenalan, ada rakan-rakan, ada rakan-rakan yang sama, membuat perkara yang sama, berhadapan dengan orang yang berpengalaman, mendapat sedikit tip, dapat perkongsian ilmu, ada sedikit pelaburan masa untuk belajar, untuk tambah baik, tingkatkan kemahiran dalam penyelidikan. Jadi kalau tanya saya, kalau kita tahu kalau sebuah syarikat ada HR department nak uruskan gaji, kebajikan bekerja, begitu juga dalam sebuah syarikat dia perlukan R&D. Kadang-kadang syarikat tak mampu untuk membangunkan R&D sendiri, dia outsource keperluan R&D. Jadi sangatlah diperlukan seorang penyelidik itu untuk menjadi sokongan kepada setiap industri dalam buat penyelidikan. Jadi kita kena belajar tanpa ada titik notah untuk berakhir untuk belajar R&D ni, jadi banyak sekali. Mungkin kita belajar dekat akademik, buat PhD dan buat master terlalu theoretical dan terlalu akademik, dan sampai masa kita kena belajar buat business reporting, buat technical reporting. Jadi salah satu yang memang perlu industri perlukan sekarang adalah technical reporting dengan market survey. Jadi kita boleh belajar dekat increase kita punya market survey. Okay, biar bermula dari bawah, bagi saya tak ada masalahnya kalau kita daftar syarikat. And walaupun nak tunggu kerja yang mendatang, daftar je syarikat, buatlah nama syarikat penyelidik apa ke, perkhidmatan penyelidikan, nama you sendiri, Fazli penyelidikan dan perkhidmatan ke dan sebagainya, supaya orang nampak yang kita ada keperluan untuk membantu mana-mana individu ataupun institusi ataupun industri dalam pembangunan penyelidikan. Okey, sangat-sangat luas sebenarnya, lihat pada positif. Jadi bila kita sedang belajar master dan PhD ni, ambillah peluang itu, belajarlah bersungguh-sungguh, fahamilah proses dari kulit ke kulit, belajar tulis abstrak. Jadi memang kat industri kat luar tu memang ada cara penulisan abstrak. Kita tahu untuk penulisan abstrak, tahu menulis pengenalan, belajarlah pengenalan tu sebagai itulah consider dalam sebuah penyelidikan industri. Penyelidikan industri nak bab satu je. Macam mana nak tulis dekat bab satu tu 7 muka surat, 6 muka surat je. Begitulah industri yang nak. Bagaimana nak tulis, kemampuan untuk buat perbincangan dalam literatur untuk membolehkan kita menulis kritikal, laporan yang synthesize kepada industri nanti. Begitu mana dalam metodologi. Industri metodologi memang lemah kat sini. Dari segi data collation, sejauh mana kita mampu untuk meningkatkan kualiti dalam segi kumpul data. Malah untuk analisis data pun dengan tahu sikit-sikit kemahiran perisian-perisian yang bersesuaian untuk kita mempercepatkan, sebab industri suka cepat. Geran dia tak lama, penyelidikan dia tak lama, jadi kita kena buat proses yang rigorous, robustness dengan cepat. Okey, jadi semoga sedikit perkongsian ini topik bagaimana seorang penyelidik master atau PhD membuka peluang menjadikan sebagai satu kerjaya dalam pembangunan research and development. Ada 7, mulai jadi sebagai penyelidik jemputan dan bersama, penasihat penyelidikan, penganalisis dan peridentasi data, nombor 4 sebagai penyemak dan pengesahan penyelidikan, nombor 5 personal coaching, nombor 6 consultant atau perunding, nombor 7 adalah freelance. Okey, semoga mendapat manfaat perkongsian yang sedikit ini dalam kita terus positif menyiapkan kita punya tesis untuk menjadi seorang penyelidik yang berjaya. Kurang lebih daripada Pakcik, Pakcik mohon maaf ada kekurangan dan kesilapan. Semoga mendapat manfaat. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.